نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah muslimin, tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Syukur kita berkesempatan untuk berada dalam rumah Allah dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dikurniakan rahmat kasih sayang Allah, pengampunan, insya-Allah diberikan pahala selama kita bersusah payah dalam majlis yang sekejap ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari sama-sama kita mulakan majlis dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni insya-Allah kita sampai kepada dan ujung sebenarnya buku ni. Ini bab satu, bukan jilid satu. Tapi jilid satu pun kita tak ambil semua Kita dah berada di ujung. Malam ni insya-Allah kita sampai kepada solat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Al-kusuf dan al-khusuf. Al-kusuf dan al-khusuf. Satu dengan kaf, satu dengan kha. Ya, al-kusuf gerhana matahari, al-khusuf gerhana bulan. Bagaimana sekalipun dua-duanya boleh guna sebenarnya. Al-khusuf juga boleh digunakan untuk bulan. Dan al-khusuf boleh juga digunakan untuk matahari. Boleh guna untuk dua-dua. Jadi tak payah gaduh lah Tak payah gaduh al-khusuf, al-kasuf, al-khusuf. Yang penting gerhana. Tuan-tuan, apa maksud gerhana? Gerhana tu gelap lah kan? Gerhana tu gelap lah. Orang-orang lama mesti ingat lagu M. Nasir, Gerhana. Okay. Gerhana. Bagaimana terhasilnya gerhana? Terjadinya gerhana. Ringkas cerita, gerhana ni cahaya terhalang sampai ke bumi. Sama ada cahaya matahari atau cahaya bulan. Itulah ringkas lah. Kalau nak detail, kena tanya cikgu sains lah. Untuk tempoh yang pendek, tempoh yang pendek, biasanya berapa lama tempoh gerhana? Setengah jam ada. Lebih kurang macam tu lah setengah jam, lebih sikit. Itu ialah tempoh gerhana, tempoh cahaya matahari terhalang dan bumi bergelap lah masa gerhana tu. Dan kalau dalam dalam masa moden ni, gerhana itu tak boleh dijangka melalui kajian angkasa. Gerhana tu boleh dijangka. Sebab tu dia Jabatan Agama mengeluarkan arahan supaya masjid buat gerhana secara berjamaah. Sebab dah boleh agak bilakah masa akan berlaku gerhana. Sama ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi dari segi sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlakunya gerhana itu seolah-olah nak menunjukkan ketakutan, membuatkan ketakutan kita, terutamanya untuk kita yang berada di hujung-hujung zaman ni. Apabila berlakunya
bumi bergelap, ya, takut-takut bergelap terus. Dia kalau ikut jangkaan dalam tahun ni lah 2024 ini bergelapnya. Tapi itu fenomena apa? Fenomena alam pun ada yang menyebabkan bumi bergelap 7 hari ke 40 hari wallahu alam, ya. Itu menyebabkan segala alat device magnetic device teknologi ini dia akan tidak berfungsi sekejap. Telefon apa semua tak berfungsi sebab ada tarikan apa fenomena alam lah, ya, yang menyebabkan macam tu. Itu kajian sains, tapi ada hadis yang menyebut bumi sebelum akan berlaku kiamat akan bergelap 40 hari. Jadi sebab itu gerhana ini dijadikan salah satu daripada sebab untuk manusia supaya bermuhasabah. Kalau dengan gerhana itu bumi bergelap, berlaku kiamat, manusia ni kena bermuhasabah, ya. Jadi itu sedikit sebanyak tentang gerhana, sama ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Dan dari segi hukumnya, ya, kita dianjurkan supaya solat sunat bila berlaku gerhana. Dan solat ini solat berjamaah, ya. Kita dianjurkan supaya solat sunat berjamaah. Dan hukumnya solat sunat muakkad. Solat sunat yang amat dianjurkan, amat yang digalakkan. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, hadis Muslim, ya, kata Nabi, matahari dan bulan adalah dua daripada tanda keagungan Allah. Gerhana kedua-duanya berlaku bukan disebabkan mati atau hidup seseorang. Apabila mengetahui gerhana berlaku, kamu hendaklah bersolat dan berdoa sehingga cahaya kelihatan semula. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika berlaku salah satu gerhana, ya, berlaku gerhana, kebetulan waktu itu lepas kematian anak Nabi yang bernama Ibrahim. Anak kecil Nabi yang bernama Ibrahim baru mati dan berlaku gerhana. Jadi ada cakap-cakap bahawa gerhana ini berlaku sebab anak Nabi mati. Tapi Nabi kata bukan disebabkan oleh kematian sesiapa. Tapi gerhana bulan dan matahari ini adalah tanda kekuasaan Allah. Kita pun kena fikir cara macam tu. Kadang-kadang kita ni take for granted. Matahari, okey, saya bangun pagi esok pukul 7, matahari mesti bersinar. Malam mesti ada bulan. Kita berfikir itu rotation alam macam tu. Apa kata kalau Allah stopkan sekejap? Jadi matahari dan bulan, peredaran dia semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi bila Allah nak tunjukkan kekuasaan, kita kena ambil cara, kita kena banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Kata Nabi, apabila kamu dah tahu ada berlaku gerhana, maka solatlah dan berdoalah kepada Allah sehingga cahaya datang semula. Okey, tapi kita ni sebab tertipu oleh sains. Okey, sains kata dalam masa 28 minit selepas gerhana akan timbul cahaya semula. Dan itu yang berlaku. Jadi kita tak fikir untuk mengambil iktibar daripada kekuasaan Allah. Dalam hadis ini Nabi kata fasallu, berdoalah. Berdoa, maksud dia itu satu perintah. Biasanya kalau Nabi perintah, kita boleh fahami sebagai wajib. Tetapi dalam hadis ini ulama kata perintah supaya solat gerhana ini bukan perintah wajib. Sebab apa? Sebab solat yang wajib dah ada keterangannya dalam hadis lain. Ya, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, kalau saya selain daripada solat fardu, ada tak solat lain yang wajib ke atasku?"
Dia tanya Nabi. Nabi kata tak ada. Tak adalah. Selain daripada yang 5 fardu, yang 5 waktu itu, tak ada lagi dah solat yang wajib. Kecuali solat sunat. Jadi, solat gerhana pun, walaupun Nabi kata solatlah, tapi itu bukan bermakna wajib kena buat. Cuma hukumnya, bila berlaku gerhana Nabi buat, itu adalah sunat muakkad. Sunat yang amat-amat dituntut. Okey, itu hukum tuan-tuan ya. Okey, hukum dia sunat muakkad. Okey, dan solat gerhana pun sama seperti solat sunat lain, tidak perlu azan tuan-tuan ya. Jangan azan ya. Sama seperti solat sunat hari raya, solat sunat istisqa, solat sunat lain tidak boleh azan. Kalau azan itulah yang dinamakan bid'ah. Tapi kalau nak panggil ramai-ramai cukup dengan mengatakan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah ya. Maksud dia solat secara berkumpulan berjamaah. Itu je yang disebut. Jangan ada azan, jangan ada qamat. Okey. Macam mana cara dia? Ada cara yang ringkas dalam buku Al-Fiqh Manhaji disebut, ada cara yang ringkas, ada cara yang lebih sempurna, ada cara yang lengkap. Cara yang ringkas seperti solat sunat lain. Seperti solat sunat lain, kalau dia 2 rakaat ya, 2 rakaat, 2 kali Al-Fatihah, 2 kali qiyam, 2 kali rukuk, dan macam itulah rakaat kedua, tahiyat dan salam. Itu aja. Sama seperti solat sunat lain. Itu cara ringkas. Tapi kita tak buatlah cara ringkas tu. Biasanya kita buat cara yang lengkap lah, cara yang sempurna. Okey, sebelum tu lafaz niat solat ni macam mana? Usalli sunnatal kusufi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu kalau gerhana matahari. Tak apalah, boleh guna dua-dua ya. Kalau bulan, usalli sunnatal kusufi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Okey. Boleh ke semua? Ya. Okay, tadi yang kita sebut cara yang ringkas. Cara ringkas tu maksud dia macam solat sunat yang lain. Okay, cara yang sempurna, yang lebih sempurna adalah dilakukan pada tiap-tiap rakaat. 2 rakaat juga, tapi tiap-tiap rakaat ada 2 kali qiyam dan 2 kali Al-Fatihah. Jadi untuk 2 rakaat ada 4 kali Al-Fatihah. Okey. Jakim dah keluarkan garis panduan ya. Ini Jakim punya. Ada 2 rakaat dengan 4 kali Al-Fatihah, 4 kali rukuk dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. 4 kali Al-Fatihah, 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Rakaat pertama takbiratul ihram, baca doa iftitah macam biasa, baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah yang panjang. Kalau Nabi baca surah Al-Baqarah. Tapi kita tak pernah buatlah ya. Baca surah yang panjang sikit lah. Rakaat pertama dia panjang sikit. Apalah kita baca surah An-Naba ke. Kemudian dah lepas baca surah, rukuk, baca tasbih. Tasbih ini kalau tasbih untuk rakaat pertama biasanya 100 kali tasbih. Itu pun kita tak buat juga. Kita ambil yang medium sebenarnya. Kita ambil. Okey, kita bacalah ya.
Tapi kalau ikut cara Nabi, rakaat pertama tu dia lebih panjang daripada rakaat kedua. Kalau kita katakan rakaat pertama tu kita baca 10 kali tasbih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 10 kali, rakaat kedua kita bacalah 5 kali. Macam itulah ya. Rakaat kedua dia lebih pendek sikit. Jadi habis daripada rukuk, bangun, qiyam semula, baca Al-Fatihah semula, kemudian baca, kalau Nabi baca surah Ali Imran. Okey, panjang ya, Ali Imran. Tapi kalau kita boleh pilih yang lebih pendek daripada An-Naba, boleh baca surah An-Nazi'at atau mana-mana. Lepas tu rukuk, dah rukuk, tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sebanyak 90. Kalau Nabi ini disebut sini panjangkan 90 kali. Itu terpulanglah ya. Imam sujud-sujudlah ya. I'tidal, kemudian sujud dan baca tasbih pun panjang daripada biasa. Duduk antara duduk sujud semula. Kemudian ini dia 2 kali sujud saja ya. Tapi kalau dalam buku ni 4 kali. 4 sujud dah, 4 sujud betul lah. Ya. Kemudian dia berdiri untuk rakaat kedua, baca Al-Fatihah, baca surah An-Nisa kalau dalam hadis. Kemudian rukuk, baca tasbih juga panjang tapi lebih pendek daripada rakaat pertama. Bangun, Al-Fatihah, baca surah lagi pendek daripada rakaat pertama. Rukuk dan tasbih yang lebih pendek daripada rakaat pertama. Kemudian i'tidal, sujud, tasbih, duduk antara duduk sujud, beri salam. Okey, yang tu cara dia lah ya, yang dianjurkan oleh JAKIM. Kemudian dia ada khutbah. Ya, khutbah gerhana bulan atau gerhana matahari. Biasanya JAKIM akan menyediakan khutbah. Imam hanya baca khutbah oleh JAKIM. Ataupun kalau di Perak, imam akan baca khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Perak lah. Jadi kita ni ada undang-undang, kita tak boleh sembarangan baca khutbah sendiri. Jadi itulah cara solat gerhana bulan atau gerhana matahari. Khutbah pula dia kalau ikut zaman Nabi, khutbah dia tak sama dengan yang Jabatan Agama bagi. Kalau khutbah zaman Nabi just cakap, dia sekali saja, tak ada khutbah kedua. Tapi kita ada khutbah kedua, cuma dia agak pendek, dia tak panjang macam khutbah apa Jumaat. Macam mana sekalipun, ya, apa yang dibuat garis panduan oleh Jabatan Agama Negeri masing-masing, itulah yang kita ikut. Mereka dah bermusyawarah, mereka dah tetapkan, kita ikut cara mereka, insya-Allah. Ya. Okey. Itu kaifiat solat gerhana bulan dan matahari. Ada hadis yang panjang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Panjang hadis ini, tapi hadis ini menceritakan bagaimana cara Nabi untuk ketika solat gerhana. Lebih kurang saja. Dan untuk solat gerhana ni, kalau kita terlepas, boleh qada ke tak? Kalau kita terlepas, contohnya kita masa gerhana tu kita sedang drive, sampai ke rumah nak solat, dah habis dah, cahaya dah ada semula. Adakah boleh kita qada? Ya, tak ada qada ya. Tak perlu diqada. Solat sunat gerhana ini solat sunat bersebab. Ini ada sebab. Kalau dah hilang sebabnya, maka tak perlu lagi solat.
Jadi sebab gerhana ini sebab hilangnya cahaya. Bila cahaya dah ada semula, tak perlu qada, tak perlu tak perlu dah solat gerhana. Okey. Uh, yang selalu kita terlepas. Tuan-tuan yang selalu kita terlepas. Kita mungkin bila majlis agama, jabatan agama bagi memerintahkan supaya diadakan solat gerhana, kita buatlah surau buat, kita buat. Tapi yang selalu kita terlepas adalah dalam Islam dianjurkan supaya mandi dalam mazhab Syafi'i kita mandi untuk solat gerhana sebagaimana kita mandi untuk solat jemaat. Solat jemaat kita mandi dengan niat untuk solat jemaat kita dapat sunnah. Untuk solat gerhana ini pun kita disunatkan mandi. Yang ni kita selalunya terlepas. Kita mandilah, mandi macam biasalah, tapi kita tak ada mandi dengan niat untuk solat gerhana. Lain kali akan datang kalau bila pula berlaku gerhana. Allah tak tahu Kalau tengok kalender dia boleh. Jadi kalau ada solat gerhana sekali lagi, tuan-tuan nak dapatkan pahala sunat, mandi dengan niat untuk solat sunat gerhana. InsyaAllah dapat pahala. Okey. Kira-kiranya habislah perbincangan yang pendek tentang solat gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita pergi pula kepada solat yang lain, solat istisqa. Solat istisqa maksudnya solat memohon hujan. Solat memohon hujan pun solat yang bersebab. Kerana dia kalau tak ada sebab, kalau hujan macam tempat kita ni, hujan hari-hari, jadi tak perlu solat istisqa, tak perlu solat mohon hujan. Tak perlulah tempat kita, tuan-tuan. Tapi kalau panjang satu tempoh yang lama yang memudaratkan tumbuhan, maka kita dianjurkan untuk solat istisqa, solat memohon hujan. Macam mana? Solat istisqa ialah solat yang disyariatkan apabila berlaku kemarau. Dan ia sunat sunat dilakukan berlaku kemarau dan apabila hujan dah hilang sunatnya. Cara solat istisqa, cara sama macam tadi juga, dia ada cara yang ringkas, cara yang sederhana, cara yang sempurna. Kalau nak memohon hujan, cara yang ringkas ialah berdoa, minta doa kepada Allah tanpa solat. Itu istisqa mohon hujan bila kemarau yang panjang, angkat tangan, ya Allah, turunkanlah hujan rahmat-Mu ke atas kami. Turun-turun mohon daripada Allah. Itu cara yang paling ringkaslah mohon Allah menurunkan hujan tapi tak solat. Itu cara yang ringkas. Cara yang sederhana ialah berdoa selepas rukuk pada rakaat yang akhir solat fardu dan selepas bersolat. Pada rakaat yang terakhir, contohnya maghrib tadi, rakaat yang ketiga, bangun daripada rukuk dalam keadaan berdiri macam kunut nazilah, macam baca doa, mohon Allah turunkan hujan. Itu cara yang sederhana. Dia tak buat solat khusus, tapi minta doa khusus seperti doa kunut nazilah, minta daripada Allah ketika bangun daripada i'tidal rakaat yang terakhir. Kemudian lepas solat fardu tu, lepas salam, berdoa lagi sekali kepada Allah. Itu cara yang sederhana. Kita buat yang mana? Kita tak buatlah hari-hari hujan tempat kita. Kita jangan buat sebab selalu hujan. Kemudian cara yang paling sempurna yang
kalau kemarau, inilah cara yang sepatutnya kita buat. Okey. Nombor satu, imam atau penolongnya memulakan perkara berikut dan meminta orang ramai bersama. Okey, yang nombor satu, imam ataupun kalau kawasan setempat imam ataupun kalau di negara kita, negara Islam, mungkin menteri agama boleh keluarkan dah kalau dah lama tak hujan, menteri agama keluarkan arahan supaya orang-orang Islam bertaubat, memohon ampun daripada Allah. Itu nombor satu. Ya, kita nak minta hujan. So, nak minta hujan, dia kena bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itu nombor satu, ya. Kalau di negara kita boleh buat macam tu. Kemudian yang kedua, banyakkan bersedekah kepada fakir miskin. Dan kalau ada kezaliman, kena buang kezaliman itu dan kena damaikan. Kalau ada yang bergaduh, kena damaikan pergaduhan itu. Ya, ini intro sebelum nak solat. Sebelum nak solat kena buat dulu yang tu. Kena bertaubat dengan taubat yang betul, kena bersedekah kepada fakir miskin, kena buang kezaliman dan kena damaikan kalau ada pergaduhan, persengketaan. Kemudian yang ketiga, kena berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Yang ni yang Nabi buat ni, tuan-tuan. Ini yang cara Rasulullah SAW buat. Para sahabat buat pun macam ni. Kemudian yang tiga introduction pra solat ini sunat dibuat oleh yang ditunjuk oleh Nabi dan ini sunat dilakukan. Manakala pada hari yang keempat dah puasa, pada hari keempat pagi-pagi imam ataupun pemimpin akan keluar bersama-sama dengan rakyat ke kawasan lapang dengan berpakaian biasa. Pakaian biasa, tuan-tuan, macam mana? Rasulullah tunjuk tak pakai yang biasa. Jangan pakai pakaian jubah Mesir, pemberian Raja Mesir, pemberian Menteri Mesir, jubah tu 300-400 harganya. No, pakai pakaian biasa. Pakai pakaian biasa dalam keadaan merendah diri, dalam keadaan sopan santun. Dalam keadaan itulah baru solat. Jangan datang dengan kemegahan. Ya, datang dengan helikopter. Lain macam bila sebut helikopter. Datang dengan kereta biasa je. Kita nak menunjukkan rendah diri kepada Allah. Nak minta dengan Allah. Kita yakin sebenarnya Allah yang turunkan hujan. Kalau Allah tak izinkan buat pembenihan awan, buat macam mana pun kalau Allah tak izin tak jadi. Jadi yang kita nak minta ni, kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kalau nak minta kepada Allah, kena tunjukkan sifat rendah diri, tawaduk dengan Allah. Dan kena buang kezaliman, kena hati yang bersih. Sebab tu kena berpuasa 4 hari. Hari keempat, dah 3 hari berpuasa, hari keempat barulah pagi-pagi pergi ke kawasan lapang. Sebab apa kawasan lapang? Supaya ramai rakyat boleh ikut serta. Dan ini yang pergi ni termasuklah kalau ada di Malaysia, termasuklah kafe Zimmi. Dengan komen pun boleh pergi sekali. Dia pun marah pada dengan komen Dengan komen ke apa ni? Dia boleh pergi. Orang perempuan haid pun boleh pergi. Yang kafir pun boleh pergi. Dia duduk sajalah. Dia tak sembahyang, tapi dia duduk saja. Boleh sama-sama duduk, kanak-kanak pergi. Yang lelaki yang dewasa ni yang penuh, yang akal penuh ni,
solat dengan rendah diri, minta kepada Allah. Solat 2 rakaat sama seperti solat sunat hari raya. Okey. Hadis Nabi SAW ya dalam hadis riwayat hadis Ibnu Majah menyebut daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW keluar dengan tawaduk, berpakaian biasa, khusyuk, berlemah lembut dan merendah diri. Kemudian baginda bersolat 2 rakaat sebagaimana baginda bersolat pada hari raya. Jadi sama juga seperti solat lain, tidak ada azan, tidak ada qamat, tapi solat istisqa ini amat-amat dianjurkan di tempat lapang. Ini boleh diuruskan ya. Kalau kita di Batam Padang ni boleh guna Stadium Sultan Ahmad Sadi itu ada. Boleh guna ya. Negara kita cukup fasiliti untuk buat macam tu. Okey, selesai solat, bila dah selesai 2 rakaat, macam mana nak lafaz niat dia tuan-tuan? Sholli sunnatal istisqa rakaatain makmum lillahi taala, macam tu je. Kalau berbelit lidah nak sebut, niatkan dalam hati, saja aku solat sunat mohon hujan makmum, 2 rakaat makmum kerana Allah Taala. Itu cukup ya. Selesai solat imam berkhutbah. Ada khutbah juga sebagaimana 2 khutbah hari raya. Okey, tapi dalam khutbah pertama tu, kalau khutbah hari raya, khutbah pertama dia akan mulakan dengan takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, 7 kali. Khutbah pertama. Khutbah kedua takbir lagi sebelum khutbah ya. 5 kali. Tapi dalam khutbah untuk solat istisqa, solat minta hujan ni, disebutkan dalam buku ni kena istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim 7 kali untuk khutbah pertama, khutbah kedua 5 kali. Dia beza sikit gitu ya. Beza dia istighfar dengan takbir. Sebab apa? Ini dalam ini kitab fiqh manhaji ya. Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang ada dalam surah Nuh ayat 10 dan 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maksudnya pohonkan ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia ialah yang Maha Pengampun. Dia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepadamu. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam, bila rakyat mengadu kepadanya hujan tak turun, Nabi Nuh kata istaghfiru rabbakum. Minta ampun kepada Tuhanmu. Pasti Tuhanmu akan kirimkan hujan. Jadi ini sebabnya dalam khutbah ni kita kena mulakan dengan istighfar, mohon ampun. Okey. Kemudian ya itu rakaat pula. Khutbah pertama, khutbah kedua. Dalam khutbah kedua, sebelum habis khutbah kedua, ya, selepas 1/3 dalam buku ini sebut, selepas 1/3 khutbah kedua, khatib hendaklah berpaling menghadap kiblat, membelakangi para jemaah. Maksudnya khatib kena pandang ke sana. 1/3 khutbah kedua, khatib pandang ke depan, ke arah kiblat, membelakangi para jemaah. Apa yang seterusnya khatib buat? Khatib akan ubah kedudukan selendang. Okey, maksud selendang khatib pakai ni
Serban kan? Serban kan apa nama? Ubah selendang tu atau serban tu, kalau yang atas tu ubah ke bawah, yang bawah ubah ke atas, yang kanan ubah ke kiri, yang kiri ubah ke kanan. Kenapa tuan-tuan? Itu Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat. Nabi dia bukan pakai serban, dia pakai ridak atau ni. Nabi ubah ya. Yang atas tukar ke bawah, kanan ubahlah ya, ubah semua ubah. Itu kenapa diubah? Sebabnya untuk menzahirkan rasa rendah diri yang amat sangat kepada Allah. Semuanya dengan tujuan supaya kita tunjuk rendah diri kepada Allah, tawaduk kepada Allah. Kita nak minta hujan Allah yang akan turunkan, maka kita perlu merendahkan diri. Kita kena buang segala kesombongan. Barangkali kita bawa tu serban tu mahal ke, serban tu dari mana ya. Jadi ubah tu, bila ubah tu dia akan nampak sedikit biasalah ya. Kalau dia ada side yang bagus, side yang kurang bagus. Jadi kalau dah tukar kepada side yang kurang bagus, rendah sikit ego kita, itulah saatnya kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada pengalaman agaknya lah ya. Tuan-tuan ada yang pernah, ramai-ramai ini ada yang pernah solat istisqa mohon hujan. Bila agaknya tahun bila agaknya hujan kemarau yang panjang. Saya sepanjang hidup tak pernah lah. Wallahu alam lah. Kut saya di Kelantan. Haji Kelantan kan. Orang Perak ada pernah kemarau panjang. Ada. Buat di Padang lah. Okey, itulah. Itu yang Nabi ajarkan buat di Padang. Kalau kemarau panjang, begitulah caranya. Ada buat di sawah. Iyalah, sawah dah kering lah, dah hujan, dah kemarau lama ya. Boleh lah buat situ. Okey ya. Kita tak adalah minta ya. Tapi ramai yang mungkin tak ada pengalaman solat istisqa ni. Tapi kalau berlaku kemarau panjang, itulah ya, kita kena, yang pertama kali kena bertaubat kepada Allah, kena banyak melakukan kebaikan, sedekah apa semua sekali, dan kena rendah diri kepada Allah, tawaduk kepada Allah. Baru kita ada hak untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kandungan khutbah dia? Itu jugalah kandungannya supaya kita bertakwa kepada Allah. Kalau ada kemungkaran, kalau ada kezaliman, kita buang segala kemungkaran tu ya. Di negara kita ni kalau ada yang tak betul, buang yang tak betul tu, okey. Kalau peruntukan untuk setiap ahli parlimen tu bagi sama rata. Boleh ke cakap macam tu? Okey. Tuan-tuan okey. Dan bukan sekadar khatib yang kena ubah selendang, ubah ridak tu, yang di belakang, pemakmum di belakang pun kena buat juga, sama-sama buat. Dan banyakkan berdoa, banyakkan beristighfar, banyak bertaubat. Dan satu perkara yang menarik ya, dalam buku ini kata boleh bertawassul dengan orang-orang soleh. Tuan-tuan faham ke apa dia tawassul? Ini kalau tak Muhammad Saman biasa sebut tawassul rasanya. Ingat lagi tawassul tu apa? Tawassul maksud dia kita menggunakan medium. Dalam Islam yang confirm boleh bertawassul adalah bertawassul melalui Nabi dan bertawassul melalui amal-amalan soleh. Itu yang confirm.
yang dibenarkan secara putus. Ulama memutuskan tawassul yang dibenarkan dalam Islam adalah tawassul melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bertawassul maknanya bila kita berdoa kepada Allah, kita sebut nama Nabi, wahai ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, rasulmu yang mulia, aku memohon untuk dapat apa-apa. Kita gunakan Nabi sebagai orang tengah walaupun Nabi dah meninggal. Ya. Itu tawassul. Dan satu lagi yang kita boleh gunakan tawassul adalah kita bertawassul dengan amalan baik yang kita pernah buat. Amalan baik yang bukan biasalah, ya, yang amalan baik yang kita rasa memerlukan pengorbanan untuk kita buat. Contoh dia, masa kita tak ada duit, susah, tiba-tiba ada orang minta tolong. Kita dengan rasa berat hati, walaupun mungkin dengan duit yang kita ada dapat 300-400 tu, kita rasa kita nak bawa anak, isteri pergi holiday berjalan. Tapi tiba-tiba datang sepupu kita minta tolong sangat-sangat, nak 300, pinjam 300. Maka kita cancelkan holiday kita. Jadi kita rasa itu adalah amalan baik kita. Jadi kita bertawassul, ya Allah, dengan pengorbananku melakukan kebaikan, memberi sedekah kepada orang yang meminta pertolongan kepadaku, sehingga aku kena cancel holiday, sehingga menyebabkan isteri marah. Jadi dengan amalan baik itu kita boleh minta dengan Allah supaya Allah kurniakan, makbulkan doa kita. Itu tawassul yang dibenarkan dalam Islam, yang diputuskan. Cumanya ada satu lagi tawassul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik yang telah meninggal dunia. Yang ini ada perbahasan. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi melalui hadis ini, hadis Bukhari, hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila berlaku kemarau, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah memohon hujan dengan bertawassul kepada bapa saudara Nabi, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib yang sudah meninggal dunia. Kata Sayyidina Umar, maknanya Sayyidina Umar minta kepada Allah berdasarkan kemuliaan Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Jadi bila Sayyidina Umar minta doa itu, maka hujan terus turun, ya, terus hujan turun. Jadi yang saya sebut tadi, cara yang ketiga ini, ada yang sokong, ada yang tak sokong. Ada kalau yang melampau tidak digalakkan, tuan-tuan, ya. Contohnya pergi ke kubur Pak Syekh, Pak Habib yang dah meninggal dalam tu, ya Allah, dengan kemuliaan Pak Syekh ini, Pak Habib dalam kubur ini, maka engkau tunaikanlah hajat aku. Yang itu agak melampau, tidak dibenarkan. Tapi kalau macam yang kes Abbas ni, wallahualam dia memang benar orang yang betul-betul mulia, kita boleh guna. Tuan-tuan, jadi itu yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar, memohon hujan, bertawassul dengan orang-orang yang baik, dengan Nabi dan dengan orang yang baik. Dalam satu kejadian, Nabi SAW sendiri pun, Nabi pun pernah, macam mana doa Nabi itu dimakbulkan dalam peperangan apa saya lupa, ya. Apabila pertembungan antara tentera Islam dengan tentera kafir pada musim panas yang teruk, jadi tentera musuh dapat telaga dulu, dapat kawasan yang ada air dulu. Maka
dia jaga tempat tu, tentera Islam tak dapat. Jadi mereka haus ya, nak berperang dalam keadaan haus, dan ada beberapa orang munafik mula berbunyi, kalau benar Muhammad itu Rasulullah, mesti dia akan minta hujan dengan Allah. Jadi Nabi berkata, adakah mereka kata begitu? Ya. Maka Nabi SAW pun ya, angkat tangan berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Dan sebelum Nabi raup ke muka tangan tu, hujan terus turun. Jadi Nabi pun pernah mohon hujan, dan doa Nabi untuk mohon hujan tu terus dapat, tuan-tuan. Sama seperti Saidina Umar, doa terus dapat. Jadi itu kemuliaan orang-orang yang hebatlah ya. Macam mana doa? Bentuknya doa untuk mohon hujan itu. Ya, dia ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Saya bacakan maksudnya, tuan-tuan ya. Bacakan maksud doa itu. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab. Bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, dan bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan, dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan ke atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kegetiran. Hujan yang menyegarkan dan menyuburkan. Hujan yang turun lebat di merata bumi. Hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba-Mu dan negara ini telah didatangi kesukaran, kesempitan hidup dan kelaparan. Kami tidak mengadu melainkan kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanam-tanaman kami. Banyakkanlah susu ternakan kami. Turunkanlah kepada kami keberkatan dari langit, dan tumbuhkanlah bagi kami dari bumi tanam-tanaman yang berkat. Hindarkanlah bala bencana daripada kami, yang tiada sesiapa yang boleh menghindarkan selain-Mu. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun. Maka turunkanlah hujan yang lebat ke atas kami. Itu doa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, ini doa Nabi SAW. Kita kalau apa-apa, kita gunakan ini sebagai panduan kita, insya-Allah. Jadi okey ya. Di satu poin penting di sini, sunat dibawa bersama-sama ke kawasan bersolat untuk minta hujan itu. Sunat dibawa kanak-kanak, orang tua, dan binatang ternakan. Binatang ternakan pun sunat dibawa ke kawasan nak solat tu. Kenapa, tuan-tuan? Kita nak harapkan binatang tu solat? Memang tak solat. Tapi sebuah hadis yang berbunyi, kalaulah bukan kerana binatang ternakan, Allah tidak akan turunkan satu titik hujan pun ke bumi ini. Ya. Lebih kurang macam tu bunyi hadis ini. Maksud dia, ya, rahmat Allah hujan ini antaranya sebab Allah sayangkan binatang dan pokok-pokok yang ada di bumi ini. Kalau nak harapkan manusia, banyak kemungkaran. Ya. Kalau Allah nak menunjukkan kemurkaannya, hujan tidak akan diturunkan. Tapi sebab di bumi ini ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, maka Allah turunkan hujan sebagai rahmatnya. Jadi, bila kemarau panjang, bawa binatang sebagai mohon rahmat, mohon belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, rasanya sampai di situ perbincangan pada malam ini. Ada apa-apa yang perlu dibincangkan?
InsyaAllah akan datang kita bincang pasal jenazah pula. Ya. Okey, dia tak ada keterangan di situ, tapi gerhana tu kita tahu kan, biasanya seminggu sebelum tu dah ada warta, dapat berita gerhana berlaku pukul berapa atau berapa bulan. Jadi barangkali ya, sebelum nak tiba gerhana tu kita bersedia dengan mandi dulu. Bersama dengan niat ya. Niat untuk solat gerhana. Mandi dengan niat untuk solat gerhana. Kalau mandi pagi itu mandi biasa lah. Okey. Okey, ada lagi tuan-tuan? Harap-harap kita adalah manfaat, ada kebaikan daripada perbincangan ini. InsyaAllah ya. Kalau tiba gerhana tu kita sama-sama amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan kita istisqa. Istisqa ni kalau boleh kita pun tak nak, tapi kalau berlaku juga ya, kita ikutlah panduan yang Nabi bagi, insya-Allah ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudahkan dengan tasbih kafarah bi suratul Asr.